Pengenalan dadah. Dadah boleh didefinisikan sebagai sejenis bahan kimia sama ada asli atau tiruan. Apabila dimasukkan ke dalam tubuh, ia boleh mengubah fungsi tubuh seseorang atau organisma dari segi fizikal atau mental. Dadah dimasukkan ke dalam badan secara disuntik, dihidu, dihisap atau dimakan. Dadah dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu halusinogen, depression, cannabis, psitropik, stimulan. Pertama, dadah sejenis halusinogen iaitu termasuklah ketamin, halusinol, lysergic acid dan psilocybin. Kedua, cannabis, contohnya ganja, hanis dan marijuana. Ketiga, dadah jenis depression seperti methaqualone, tranquilizer dan risperidone. Seterusnya, dadah jenis metropik, contohnya ais, batu, kristal, kaca, diamond dan ecstasy. Kelima, stimulan iaitu termasuklah daun coca, pasta coca, cocaine freebase, crack cocaine. Terakhir ialah dadah jenis opiat seperti candu, morfin dan heroin. Perlembagaan dadah. Di dalam Perlembagaan Malaysia, Akta Dadah Berbahaya 1952 merupakan sebuah akta berkenaan pengawalan dadah reaksi telah diperkenalkan di Malaysia sejak 1952. Akta ini dipinda pada 1985 dengan nama Akta Dadah Berbahaya iaitu Langkah-Langkah Pencegahan khas 1985. Dasar Dadah Negara telah diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia pada 19 Februari 1983 semasa melancarkan kempen anti-dadah. Tujuannya bagi mewujudkan negara Malaysia yang bebas dari ancaman gejala dadah menjelang tahun 2015, bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Versi Akta Dadah Berbahaya kini memiliki 6 bahagian yang dibahagikan lagi kepada 50 buah session berserta jadual-jadual terkait. Bahagian-bahagian ADB adalah seperti berikut. Akta ini ialah salah satu akta-akta Malaysia yang memberi peruntukan hukuman mati yang diperkenalkan dalam Pindaan 1983. Hukuman mati dalam akta ini diperuntukkan dalam Seksyen 39B. Pengedaran dadah berbahaya yang memperuntukkan hukuman mati mandatori iaitu pertama, tiada seorang pun boleh bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia, mengedarkan dadah berbahaya atau menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya atau melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi masuk pengedaran dadah berbahaya. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Subsection 1 adalah melakukan suatu kesalahan terhadap akta ini dan jika disabitkan hendaklah dijatuhi hukuman mati. Selain itu, Seksyen 37 dan juga menyedarakan jisim pemilikan dadah-dadah lazim yang akan dianggap sebagai pengedaran dadah sekiranya bersalah memiliki sejumlah dadah bertepatan dengan jisim yang ditetapkan. Pada 2017, satu pindaan telah dilakukan pada Akta Dadah Berbahaya dengan memasukkan fasa baharu, Seksyen 39B2A yang memberikan hukuman alternatif kepada kesalahan pengedaran dadah dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan sekurang-kurangnya 15 kali dengan syarat tiada bukti penjualan atau pembelian, tiada pelibatan ejen provokator, pihak yang mendorong seseorang melakukan jenayah atau pelibatan pesalah terhad kepada penghantaran atau pengangkutan dadah dan pesalah telah membantu pihak berkuasa dalam mengekang atau pengedaran dadah di dalam atau di luar Malaysia. Autoriti Perundangan. Falsafah dan konsep
Falsafah dan konsep penguatkuasaan adalah berasaskan perkara-perkara seperti mengambil tindakan perundangan yang tegas, telus dan profesional terhadap semua pesalah dan penyalahguna data, dan mengurangkan kerena birokrasi agar penyampaian perkhidmatan dapat diberikan kepada masyarakat dan lebih efisien. Seterusnya, prinsip. Dalam penguatkuasaan undang-undang, semua agensi atau pihak penguatkuasa perlulah berpegang kepada prinsip-prinsip seperti integriti. Mempunyai integriti yang tinggi berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana. Kedua, profesional. Mempunyai pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan efisien dalam menguatkuasakan semua peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan dadah. Ketiga, mendidik menggerakkan masyarakat untuk membantu program penguatkuasaan seperti menjalankan program pencegahan, melakukan ronda bersama dan menyalurkan maklumat kepada agensi atau pihak penguatkuasa berkaitan dengan pengedaran haram dan penyalahgunaan data berbahaya. Selain itu, pendekatan dan strategi penguatkuasaan. Strategi-strategi penguatkuasaan yang dilaksanakan meliputi tindakan penguatkuasaan secara terancang dan holistik, penguatkuasaan secara menyeluruh terhadap pembuat atau pengedar data, kawalan cekap terhadap bahan kimia atau prekursor, tindakan pengesanan data atau bahan psikoaktif baru, melumpuhkan sumber kewangan sindiket, menangani perubahan semasa trend penyeludupan dan pengedaran data, memperketatkan kawalan di sempadan darat, laut dan lapangan terbang, meningkatkan keupayaan sumber manusia, logistik, prasarana dan teknologi agensi penguatkuasa data, meningkatkan kerjasama agensi penguatkuasaan dengan syarikat swasta dan kerjasama antarabangsa. Di samping itu, kumpulan sasar. Perkhidmatan dan program penguatkuasaan disasar kepada individu-individu dan kumpulan-kumpulan seperti yang berikut. Antaranya ialah pengedar data, penagih data, penyalahguna data, orang kena kawasan, pusat pemulihan kerajaan, pusat pemulihan data persendirian, pengamal perubatan berdaftar dan industri kimia dan farmaseutical. Kesan penyalahgunaan data. Kesan data kepada fizikal ialah data mempengaruhi sistem penting pada tubuh badan manusia seperti sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Kadar pernafasan akan menjadi lebih pendek dan perlahan. Kadar degupan jantung akan berkurang dan tubuh akan bergigil akibat penurunan kadar metabolisme badan. Keadaan diri seseorang penagih data adalah tidak terurus. Proses kehidupan akan terjejas dan menjadi tidak normal. Selain daripada itu, kesan data kepada mental. Data akan mendatangkan rasa seronok, hayal, hilang kawalan diri dan mendatangkan fikiran yang tidak waras. Apapun mereka bilang, tegakku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Serta masyarakat sekeliling. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap berubah daripada apa yang dilakukan sebelum ini. Dan kadar jenayah akan meningkat kerana penagih data cenderung untuk melakukan apa sahaja untuk mendapatkan bekalan data. Nilai-nilai Mondi. Nilai pertama ialah nilai rasional, iaitu rakyat Malaysia patut boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan wajar. Rakyat Malaysia hendaklah membuat tindakan sebelum mengambil data. Selain itu, nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Rakyat Malaysia patut ada menerima, mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Akhirnya, nilai harga diri. Contohnya, rakyat Malaysia patut ada keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.